أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanda kita ya mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira banyaknya, dan yang kita sentiasa berhajat dan kita memerlukan ya segala nikmat itu ya untuk kita selesa ya melakukan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama sekali diri kita masing-masing ya mempunyai anggota badan yang wajib kita syukuri ya, kerana anggota badan inilah ya yang membantu kita menyempurnakan ya syarat rukun ya dalam apa sahaja hukum ya, termasuklah solat dan ya ni ya ada rukun ataupun ada syarat-syarat ya tertentu ya, maknanya dalam rukun itu ada syarat ya, dan sempurnanya rukun itu ya menunjukkan sempurnanya syarat ya yang melaksanakan ya rukun ya apa sahaja hukum ya, yang telah ya diwajibkan, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan menepati ya apa ni syarat-syarat ini, iaitu ya termasuk di dalam anggota badan kita dan ya. Sebab itu orang yang mengarang kitab ini ya dia mengarang ya yang disebut sebagai ya penawar ya bagi hati ya, hati kita ini ya akan selesa dan ya, begitu juga ya penawar ya air yang dibaca dengan kalimah Allah menjadi penawar bagi segala apa penyakit yang kita berhajat ya kepada penawar itu dan ya. Baik ya, pada pagi ini ya kita baru sampai ataupun menyambung ya penawar bagi hati ini ya apa ni ya mengenai anggota badan kita, iaitu lidah dan ya lidah ya, sebagaimana kita maklum ya lidah ini ya digunakan ya untuk ya apa ni takbir ataupun untuk membaca Quran ya, untuk menyambung silaturahim ya. Dengan lidah juga ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya di antara syukur kita ya tentang ya Allah kurniakan lidah, itu adalah satu amanah yang kita wajib melakukan ya untuk menguatkan lagi ya kedudukan ibadah kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Ini ya bahkan sembahyang pun ya, walaupun imam dia baca kuat ya, makmum pun baca menggunakan lidah juga tuan-tuan ya, walaupun tidak kuat ya, tetapi menggerakkan ya lidah itu nak menyempurnakan ya bacaan ya kita ya di dalam sembahyang ya, sama ada yang wajib yang kita baca ataupun yang sunat yang kita baca tuan-tuan ya. Dan merupakan ya anggota badan kita ini ya satu ketika ya mereka akan bercerai, berpisah tuan-tuan
Ya, selama ini tangan kanan kita dan tangan kiri itu bersahabat, tuan-tuan. Ya, tolong menolong, bantu membantu. Ya, dan anggota badan kita semua tidak 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 sunyi daripada sama-sama tolong menolong, bantu membantu. Ya, bahkan satu ketika apabila Allah pisahkan di antara anggota badan kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang belum sampai masanya mereka berpisah, Allah sudah pisahkan, tuan-tuan. Itu yang berlaku berbagai-bagai aksiden dan sebagainya. Elok-elok tangan kanan, tangan kiri sehat dan sebagainya. Satu ketika hanya tangan kanan saja yang boleh digunakan, tangan kiri yang sudah stroke umpamanya, tuan-tuan. Kaki begitu juga. Sementara masih lagi sehat. Peluang yang Allah berikan dalam kasih sehat ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Tanda syukur kita di antaranya ialah menyempurnakan kewajipan kita, iaitu solat, tuan-tuan. Terutama sekali sesiapa yang ada masa rajin, maka elok juga menunaikan solat sunat, iaitu duha, tuan-tuan. Solat duha itu juga menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita untuk melakukan ibadah kita, kerja kita, kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Satu masa mereka ini akan berpisah yang kita sebutkan tadi. Selama ini dia berkawan, tuan-tuan. Tolong menolong, bantu membantu. Bahkan tangan kanan buat kerja yang wajib, tangan kiri akan bantu. Kalau tangan kanan melakukan kerja yang haram, tangan kiri akan bantu juga, tuan-tuan. Tetapi dengan merungut, tuan-tuan. Kerana kamulah menjadikan aku pun mendapat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita itu juga dia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah hilangkan dosa yang dilakukan oleh tangan atau anggota badan kita, tuan-tuan. Kerana anggota badan kita ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amanah hendaklah kita jaga supaya kita menggunakan amanah itu pada tempatnya, tuan-tuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan ataupun telah mencipta malaikat. Ada malaikat yang mendoakan kepada kita doa yang baik, tuan-tuan. Ada juga yang mendoa, yang disuruh oleh Allah untuk mendoakan kepada perkara yang elok, yang tak elok, tuan-tuan. Sebab itu apabila kita melakukan perkara yang elok, maka malaikat akan memberikan membantu untuk memohon kepada Allah, Allah rahmatilah orang ini sedang menggunakan anggota badan untuk bekerja, untuk solat dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi apabila anggota badan kita itu mengerjakan perkara-perkara haram, tuan-tuan, maka malaikat ya Allah binasakanlah orang ini kerana dia sedang mengerjakan perkara yang haram. Tunjukkanlah dia kepada jalan yang elok. Itu yang kadang-kadang kita berasa sedar apa yang kita lakukan adalah satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah, tuan-tuan. Yang Allah suruh kita bersegera untuk mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala.
ya, maka ya hati kita pun ya merasakan lega ya apabila ya apa yang kita lakukan tadi ya diterima oleh Allah, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah ya kerana kita bertobat, tidak akan mengulangi perkara-perkara ya, yang telah kita lakukan, tuan-tuan. Ya, perkara yang sudah lepas, tuan-tuan, ya ni ya perkara yang sudah lepas ya tidak dapat kita nak kembalikan balik kecuali kita ya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya, kalau yang dah lepas itu dosa, melakukan dosa, maka kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan hanya kita mendapat balak saja, bahkan melakukan dosa itu juga adalah balak, tuan-tuan. Ya, ya, kita bersegera untuk menghilangkan balak itu, tuan-tuan. Ya, ni ya. Sebab itu ya kita sentiasa mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih lagi ya apabila kita sudah cakap apabila kita berumur ya, maka ya setiap saban hari kita mohon keampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita tutup mata ya, maka ya kita dalam keadaan diterima segala hidup kita yang kita berjanji di depan Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tuan-tuan. Ya, ini segala apa yang kita lakukan, kehidupan kita, cara hidup kita, hidup dan mati kita, ya semua itu ya kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah matlamat ya kita hidup dengan untuk memohon ya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya, ini mudah-mudahan ya ada masa ya ada peluang ya kita bersyukur dengan ya melaksanakan perkara-perkara yang wajib diteruskan dan perkara-perkara yang sunat dikekalkan, tuan-tuan. Ya, itulah ya cara untuk ya mensyukuri ya, bukan membalas, tuan-tuan. Ya, segala apa yang Allah beri ini ya ini dengan nikmat mata pun ya kita ya, tukar untuk membalasnya. Ya, ini Allah sendiri cakap bahawa ya segala apa yang aku berikan ya semua nikmat itu ya la tahsuha ya tidak akan terhitung ya untuk membalasnya, tuan-tuan. Ya, ini ya, cuma ya Allah suruh ya bersyukur kepada Allah ya apa yang telah dikurniakan ya oleh Allah kepada kita. Ya, sementara ya kesenangan ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanfaatkan, tuan-tuan, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ya, tangan kita begitu juga dimanfaatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mata kita, kaki kita, anggota badan kita ya dimanfaatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya, ini kalau kita sedar tak sedar bahawa setiap hari ya kita sentiasa ya memohon kepada Allah ya matlamat hidup kita. Ya, mudah-mudahan ya segala apa yang kita gunakan ya terutama anggota badan kita ini ya kita sebut yang kita sebut tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan ya kehidupan kita ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, ya siapa ada kitab dia muka surat ya dia sebut 29, tuan-tuan ya. Ya 29 ya masih lagi kita menjelaskan ya tentang lidah, tuan-tuan. Ya, lidah ini maknanya lidah masih lagi bergerak
lidah masih lagi bertutur, lidah masih lagi boleh baca Quran, lidah masih lagi kita melakukan kebaikan dan sebagainya, maka kesempatan itulah ya sebelum lidah itu berhenti tuan-tuan, ya untuk bergerak, menggerakkan ya bagi apa ni melaksanakan ibadah ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ya, ini ya maknanya kita kena sedar ya bahawa segala apa anggota badan kita, terutama sekali ya lidah itu yang kita sebut amanah tadi, ya maka ya kita berikan kepada yang hak daripada ya amanah lidah tuan-tuan, amanah tangan, amanah telinga, amanah mata, amanah mulut dan sebagainya ya. Ini ya, walaupun kita tidak melakukannya, tapi mereka ada hak untuk melakukannya ya. Ini ya, mulut kita ini ya bertasbih, tetapi kita tidak melakukannya, maka kita tidak melaksanakan hak mulut tuan-tuan ya untuk bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tangan kita pun ada hak untuk kita bertakbir. Ya, tidak boleh kita gunakan ya anggota badan kita ya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ya, ada orang bertanya ya bahawa ya, takbir itu tak perlu tangannya mengangkat umpamanya ya, tetapi mulut kita akan bergerak ya, bertakbir tuan-tuan. Ya, itu hanya ya setakat hukum ya ulama tuan-tuan. Ya, ada yang wajib, ada yang sunat, ya ada yang harus dan sebagainya ya. Jadi ya kita ya lakukan ya berdasarkan kepada i'tiqad kita ya ataupun pegangan kita, ijtihad kita ya melalui ya mazhab Imam Syafi'i tuan-tuan. Ya, ini ya kita sempurnakan kehidupan kita, ibadah kita melalui ya mazhab Imam Syafi'i. Ya, kerana Imam Syafi'i ya adalah ulama yang muktabar ya dan banyak ya hukum yang ada kaitan dengan ihtiyati ataupun ada kaitan dengan berhati-hati tuan-tuan. Ya, bahkan kita wudu itu pun kita basuh muka, tangan, kaki sekali cukup. Ya, ini tetapi ikut mazhab Imam Syafi'i sunat 3 kali. Ya, 3 kali ya segala yang kita ya sapu anggota badan kita tuan-tuan. Ya, di lebih ihtiyati, berhati-hati tuan-tuan. Ya, tidak lebih. Ya, kerana Imam Syafi'i ada kaedah yang menunjukkan bahawa ya sesuatu yang besar jangan dibesarkan. Ya, kaedah tuan-tuan dikata al-mukabbir ya ni ya maknanya dah besar la yukabbir ya, benda yang sudah besar tidak boleh dibesarkan lagi. Ya, apabila ya mengikut mazhab kita menyapu muka itu ya apa ni mazhab Syafi'i boleh dibesarkan ya ni ataupun ya 3 kali tuan-tuan. Ya, tetapi jangan kita besarkan lagi. Janganlah ya kita ya sapu lebih daripada ya 3 kali, kadang 4 kali, 5 kali. Kalau kita tanya ya kamu mengikut mazhab siapa? Ya, ni ya. Ya maknanya kita kena jawab mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ya. Ya, kerana dia sudah ya menunjukkan apa yang kita lakukan itu ya diberikan ya kelonggaran ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana Imam Syafi'i telah ya ijtihad tuan-tuan. Ya, ni ya tak ada qawaid ataupun kaedah ya apa ni fiqhiyah, kaedah ya dalam hal ehwal fiqh ya ni ya ada di dalam kitab, di antaranya ialah ya al-mukabbar ya la yukabbir ya al-mukabbar la yukabbir ya, benda yang sudah besar tidak boleh kita besarkan lagi ya. Ini ya maknanya kita ikut mazhab tuan-tuan ya. Ini ya mazhab ijtihad tuan-tuan
Ya, bukan sebarang kita ikut mazhab siapa pun, yang ikut selera kita tidak. Ya, tetapi pandukan kepada aghlabiyah atau berpandukan kepada ya kebanyakan. Ya, kalau di Malaysia ini kebanyakannya adalah umat Islam bermazhab Syafi'i, tuan-tuan. Ya, maka kita gunakanlah ya ini ya untuk beribadah kepada Allah ya mengikut mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Ya, Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i, tuan-tuan, ya dia duduk di Iraq ya, sehinggalah dia nak mencari ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berhijrah daripada Iraq ke Mesir, tuan-tuan. Ya ni ya, dia dan banyaklah hadis yang didapat ya di Mesir, tuan-tuan. Itulah yang disebut qaul qadim masa di Iraq. Ya, di Mesir itu ada pendapat dia yang banyak yang didapat hadis ya, maka dihukumkan kaum jadid, tuan-tuan, ya di Mesir. Ya, sehinggalah ya di Mesir lah dia wafat, tuan-tuan, atau meninggal dunia ya. Ya, dan dimakamkan ya di kampung, tuan-tuan. Ya, dan kampung itu diisytiharkan oleh kerajaan Mesir ialah kampung Imam Syafi'i, dan didirikan ya Masjid Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ya, sesiapa anak-anak, tuan-tuan, kalau nak belajar di Mesir ya kemudian ya beritahu kat dia ziarahilah ya makam Imam Syafi'i ya, di kampung yang namanya kampung Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ya, kalau naik bas tuan-tuan, ya ya taksi mahal. Ya, naik bas kurang-kurangnya ya turun ya, naik 2 kali, tuan-tuan, barulah sampai. Daripada Kahirah itu stesen besar ya, kemudian naik bas memang ya di atas ya ditulis ya ialah Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ya, ni ya naik saja ya maka ya turunlah di satu stesen ya ni dalam pertengahan ya, maka ikut bas yang lain, tuan-tuan, juga ada ditulis Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ya, ni ya selalunya ya anak-anak kita yang di sana dia berziarahi Imam Syafi'i ya, dia ya menunaikan ya solat Jumaat, tuan-tuan. Ya, dulu masa ya Abdul Basit Al-Musamad ya, Qori, tuan-tuan, ya dia acap kali tiap-tiap Jumaat dia membaca Quran di Masjid Imam Syafi'i. Ya, dia masjid itu menyediakan tempat duduk tinggi macam ini, tuan-tuan. Ya, duduk di tempat ya ada 3 tangga. Naik atas duduk di situ ya, maka membaca Al-Quran, tuan-tuan. Tapi sekarang ni kita tidak tahulah ya, sebab dia sudah meninggal dunia, tuan-tuan ya. Jadi eloklah ya suruhlah anak ataupun siapa yang pergi sana ya singgah berziarah di makam Imam Syafi'i. Ya, kalau tak silap saya ya, kalau duduk ya masjid macam ini dia sebelah kanan, tuan-tuan, di luar daripada ya masjid itu ya, dan lambu dia bertulisan ya kalau tidak saya ya ayat kursi ya, dan juga ya tulisan kuning ya, kelambunya itu hijau, tuan-tuan. Ya, kalau ada ya sesiapa yang ada ya WhatsApp, tuan-tuan, yang ada yang dimasukkan di dalam WhatsApp itu ya kelambu Imam Syafi'i, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dari mata Allah sekalian, mari kita cuba membaca ya yang disebut ya, yang telah menceritakan ya oleh Al-Baihaqi. Ini ulama hadis, tuan-tuan. Ya, dan ya Ibnu Taimiyah ya, ataupun Tabrani ya, dan Abu Syekh ya, dan juga ya ya Ibnu ya Abi ya Abdul
apa ni dunia, ya daripada apa ni Jabir, ya dan juga Abu Sa'id dan radhiyallahu anhum, berkata kandungan apa ni bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang disebut iyyakum apa ni wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Ni qila apa ni lahu kaifa qala innar rajula qad apa ni qad yu'ni yu'ti wa yatubu fayatubullah alaihi fa inna sahibatul ghaibah ani la yaghfiru lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu dan maknanya artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat dan apa ni kerana bahawasanya mengumpat itu telah bersangatan daripada apa ni berzina dan dikatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa ada mengumpat itu lebih bersangkutan daripada berzina. Sabda bahawasanya bahawa seorang lelaki terkadang ni berzina berzina dan bertaubat maka menerima Allah Taala akan taubatnya dan bahawasanya yang mengumpat itu dia tiada diampunkan baginya sehingga mengampunkan apa ni baginya ialah orang yang diumpatnya. Ini nak menunjukkan hukum berzina dan juga hukum mengumpat ini tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila orang yang kita umpat tadi tidak mengampunkan dosa yang kita lakukan tadi tuan-tuan. Maknanya hukum mengumpat itu ada kaitan dengan orang lain tuan-tuan. Tetapi hukum zina hanya dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitan dengan orang lain. Hanya yang disebut Allah Taala, barang siapa yang melakukan dosa hendaklah bertaubat kepada aku, anak Allah Taala tuan-tuan. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ada kaitan dengan dosa tidak ada kaitan dengan manusia maka hendaklah segera memohon keampunan kepada Allah. Kerana apa Allah sebut segera tuan-tuan? Wasari'u itu maknanya bersegeralah. Apabila kita melakukan dosa bersegeralah. Maknanya Allah sayang kepada kita dan Allah menyeru supaya walaupun kamu telah melakukan dosa maka kamu bersegeralah untuk mendapat keampunan kepada Allah. Kerana kalaulah tak dapat keampunan maka Allah akan menyiksa, Allah akan masukkan dosa itu yang siapa yang melakukan di dalam neraka waliyazabillah tuan-tuan, yang penuh azab dan sebagainya. Sebab itu Allah memesan
ya, supaya kita bersegera. Ya, ni ya. Yang kedua, ya, ajal itu adalah tertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, yang tak tahu bila kita berhenti nafas kita ni, tuan-tuan, ya, ataupun ajal kita ataupun mati kita. Ya, ni jangan telah tak sempat kita nak bermohon keampunan, ya, kepada Allah, ya, tak sempat untuk bertobat kepada Allah. Banyak orang yang tak sempat, tuan-tuan. Ya, ni ya, kita ni syukur alhamdulillah, ya, kita sembahyang, kita bertaubat kepada Allah. Ya, tadi imam pun mengajak kita sama-sama mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut sunnah Nabi, tuan-tuan, yang dimulakan oleh tuan imam, astaghfirullahal azim. Ya, ni menuntut keampunan kepada Allah yang maha besar. Ya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah yang layak disembah dan bermohon bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya, sebenarnya Allah tidak susah, tuan-tuan. Allah mudah, ya, untuk mengampunkan, ya, dosa yang kita telah lakukan, tuan-tuan. Ya, ni ya, kita berdoa kepada Allah, Allah mudah untuk memperkenankan, tuan-tuan. Ya, ni ya, maknanya, ya, kita tetap khusyuk berdoa kepada Allah, minta keselamatan, ya, minta dipermudahkan. Ya, mungkin, ya, anak kita nak nak melahirkan anak umpamanya, ya, kita sebagai bapa atau ibu, ya, sembahyang hajat dan kita mohon kepada Allah, cakap Jawa pun boleh, cakap Melayu pun boleh, ya Allah, permudahkanlah anak aku, ya, apabila sampai masanya bersalin, tuan-tuan. Ya, ni ya, Allah Taala mendengar. Ya, Allah Ta'ala, ya, mengkabulkan insya-Allah, tuan-tuan. Ya, ni ya, sebab itu saya sebut tadi ni, ya, maka Allah mudah, ya, untuk, ya, memperkenankan, ya, ni permintaan kita. Ya, kerana Allah suruh kita minta. Ya, apabila kita minta, tentunya Allah akan perkenankan permintaan kita, tuan-tuan. Ya, selalu imam sebelum lagi nak berdoa, tuan-tuan, ya, maka disebut qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, maka hendaklah kamu berkata kepada Tuhan kamu, ya, ni ya, serulah, doalah, mintalah ke aku, ya, niscaya aku kabulkan, tuan-tuan. Ya, ni ya, syarat-syarat yang lain, ya, kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, lazimnya, ya, Allah akan kabulkan doa kita, tuan-tuan. Ya, ni janganlah kita berdoa dalam masa kita berdoa melakukan, ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni seolah kita minta macam tak nak minta pun. Ya, ni, tuan-tuan, ya, macam anak kita, ya, dia nak pergi sekolah, ya, ni, ya, dia minta duit RM1, tuan-tuan. Ya, ni ayah minta duit RM1, ya, dah tak tengok ayah pun. Ya, ni, ya, daripada jauh aja umpamanya. Budak ni macam tak minta aja, tak nak aja, tak bagilah umpamanya, tuan-tuan. Ya, nak menunjukkan minta itu bersungguh-sungguh, ya, ni minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita sambil lewa saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana Allah amat mudah, ya, untuk mengkabulkan. Ya, ni ya, yang disebut astajib lakum. Ya, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, maka Allah akan memperkenankan, tuan-tuan. Ya, lebih lagi, ya, ya, doa sebagai seorang ayah ataupun ibu, ya, ataupun orang-orang yang dizalimi, ya, dan dia berdoa, maka doanya mustajab, tuan-tuan. Ya, untuk dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, ya. Baik.
ayatul munafiq. Ya, ni ya, mana ayah, mana tanda-tanda. Ya, munafik salasun. Ya, ada 3. Ya, iza haddasa kaziba. Ya, apabila bercerita ya membohong, ya, berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Kata Nabi SAW, ya, dan apabila dia berjanji, ya, dia mungkir janji. Ya, ni ya, wa iza apa ni, wa iza tu'mina ya khona, ya, apabila ya diamanahkan, dia mengkhianati amanah itu tadi, ya. Jadi ini sebagai pedoman kita, tuan-tuan. Ya, kalau kita baca ya daripada Nabi, ya, jangan kita apa ni ambil sambil lewa, tuan-tuan. Ya, Nabi itu ya apa yang dicakap itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni ya, wahyu daripada Allah, dan ya apa ni diceritakan oleh Nabi melalui mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Ya, sama-sama ya kita beringat kepada kita, ya, kerana lidah kita ini mudah bertutur, ya, sama ada bertutur yang mendatangkan pahala ya kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun bertutur yang mendatangkan mendatangkan ya dosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang disebut tanda-tanda orang yang munafik, tuan-tuan. Ya, ini bukan satunya hadis, ya, banyak, ya, kerana hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, ribuan hadis, ya, yang berbagai-bagai tajuk dan sebagainya, ya. Ya, artinya ya tanda munafik itu 3, ya. Apabila ia bercerita, ia niscaya berdusta ia. Ya, ni ya. Kenapa lidah kita mudah untuk bercerita dan cerita itu ya sebenarnya tak betul dan sebagainya, ya. Bagaimana kita hendak ya supaya lidah kita sentiasa ya apa ni menyempurnakan amanah, tuan-tuan. Ya, di antaranya ialah ya kita lazimkan kita melakukan solat, tuan-tuan. Kerana solat ini ya akan mencegah mulut kita, lidah kita ya daripada bertutur yang berbohong dan sebagainya. Ya, ini ya, sebab dalam ya, Al-Quran menyebut innas solata, sesungguhnya sembahyang itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat umum, tuan-tuan. Ya, sungguhnya sembahyang itu mencegah perkara keji dan mungkar. Ya, kalau kita melihat lidah itu ia juga akan ya, melakukan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita sembahyang, ya, maka segala ya apa yang ya dikatakan, diceritakan melalui lidah, ya, hati kita tidak teringin pun kita hendak ya bercakap bohong, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala ya dialah ya yang memberi ya kita bertutur. Tetapi apabila kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah taala, ya, macam anak kita tadi, tuan-tuan, ya, dia minta duit, ya, tapi apabila ya kita suruh dia pun taat, ya, dia bantu kita dan sebagainya, kemudian dia minta duit, ya, senang aja kita nak bagi kepada dia, tuan-tuan. Begitu juga kita ya sebagai hamba Allah, ya, sentiasa berdoa kepada Allah, melaksanakan perkara yang disuruh oleh Allah Taala dan meninggalkan perkara yang larang oleh Allah Taala. Mudah-mudahan solat kita itu akan lebih bermakna, tuan-tuan, ya, iaitu menyaring ya segala apa yang kita lakukan yang boleh mendatangkan dosa, tuan-tuan. Ya, kita ni, tuan-tuan, ya, bukan dosa itu bukan hanya ya kita ni orang tua tak adalah akan melakukan, orang muda-muda saja tidak, tuan-tuan, ya. Ya, kita sentiasa bermohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya apa yang telah disuruh oleh Allah kita lakukan, niscaya apa yang kita minta akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik. Akan kebaikan niscaya menyalahi akan janjinya. Ni berkata awak apabila berjanji, tuan-tuan, dengan kebaikan, niscaya akan niscaya menyalahi akan janjinya, dan apabila dipercayai akan dia niscaya mengkhianati, tuan-tuan. Ia bertanya, tiada menunaikan ataupun menunaikan akan barang yang dipercayai kepadanya, itu, tuan-tuan. Maknanya kita dapat dua hadis, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan beringat kehadiran kita, tuan-tuan. Allah akan memberi peringatan kepada kita dan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti berbantah-bantah, ini sifat yang melalui lidah, tuan-tuan. Dia tak kiralah orang lelaki ke orang perempuan. Kita tidak mengata sesiapa, tetapi sifat ini selalunya akan berlaku di antara kita, tuan-tuan. Berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah, tuan-tuan. Bahkan boleh memberikan dosa kepada kita apabila kita bercakap tidak mau mengalah, ataupun kita tidak memaafkan kepada orang yang bercakap tadi, tuan-tuan. Nabi SAW bersabda, min husni salam almar'u, yang disebut tarkuhu mala yughni, sesungguhnya daripada kecelakaan perlakuan Islam, seseorang itu ialah meninggalkan akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia dan akhirat. Ini kita peringatan kita supaya kita nak bercakap, kita berfikir. Sebab tu Allah memberikan akal kita untuk mengadili apa yang berlaku pada diri kita, tuan-tuan. Yang baik maka kita sokong dan kita utarakan, yang tidak baik kita diam. Nabi pun sebut apabila perkara yang kita nak cakapkan itu banyak yang menunjukkan tidak baik, maka Nabi kata falyasmut aula minal kalam, maka diam itu lebih baik daripada bercakap, tuan-tuan. Ini dan seperti mengadu domba, mengadu-ngadu, sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah, la yadkhulu al jannah, dan ini yang disebut sebagai orang yang tidak masuk surga adalah orang yang mengadu-ngadu, tuan-tuan. Itu dia kata tamam. Walaupun kita ada masalah dan kita nak minta pandangan daripada orang lain, tetapi kita tidak mengolok-olokkan dengan masalah tadi dengan keaiban orang lain, tuan-tuan. Bukanlah apabila kita tidak mengadu domba, kita tidak dapat pandangan daripada orang lain, tidak, tuan-tuan.
menceritakan dia ya oleh ya apa ni Imam Al-Baihaqi ya Bukhari ya dan Muslim daripada ya apa ni Huzaimah ya radhiyallahu anhum dan ya apa ni sesungguhnya ya ni ya sesungguhnya ya telah ya apa ni telah ya apa ni impak ataupun ya apa ni ittifaq ya ulama dan ya atas bahawasanya ia mengadu domba iaitu dosa dan ya iaitu ya dia ya apa ni ya memindahkan perkataan ya setengah ya manusia kepada ya setengah kepada ya setengah yang lain dan ya ini juga ya tidak akan masuk surga ya apabila Nabi SAW yang menunjukkan bahawa ya tidak masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahim ataupun mengadu domba ya maka sama-sama ya kita dapat perjauhkan tuan-tuan. Ya inilah ya gunanya kita ya kuliah ini bagi peringatan ya untuk saya, untuk tuan-tuan yang mendengarnya, sama-sama kita mendapat kesejahteraan ya daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Insya-Allah ya banyak perkara yang akan kita sebut ya apa ni hal yang ada kaitan dengan tidak masuk surga dan bagi orang yang mengamalkan ngadu domba dan sebagainya. Insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung ya hadis ini memberikan pedoman kepada kita, menyelamatkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita daripada syurga Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Jadi setakat inilah mudah-mudahan ya segala apa yang kita ya dapat itu ya akan menjadi ilmu kepada kita, menjadi pedoman kepada kita dan membawa kesejahteraan kita hidup di dunia dan kita ya akan diterima oleh Allah ya di akhirat dan sampailah ya di akhirat akan dimasukkan di dalam syurga yang penuh kenikmatan yang kita sebut tadi tuan-tuan ya. Niat segala apa yang saya sampaikan sekiranya ada kekurangan saya mohon ampun dan maaf ya dan saya sudahi dengan aku qauli hadza wastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.